Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi cikgu hari ini untuk soalan yang kedua percubaan MRSM 2022. Dan soalan kamu berkenaan dengan implikasi, induksi, tak lain tak bukan tingkatan 4 bab yang ketiga di bawah tajuk penakulan logik. Okey, soalan kamu diberi bahawa ini adalah songsangan. So, jaga-jaga kebiasaannya dia bagi implikasi ataupun pernyataan asal, dia suruh kamu buat songsangan. So kali ni benda ni dah memang dalam bentuk songsangan dan dia suruh kamu terbitkan implikasi P. So hati-hati, kamu kena, dengan kata lain kamu kena reverse lah. Okey, kena undur ke belakang. Sebelum ini kamu diberi pernyataan, dia suruh kamu cari akas, dia suruh kamu cari songsangan, dia suruh kamu cari kontrapositif. So kali ni dia dah bagi siap-siap benda ini ialah songsangan dan dia nak pernyataan. So harap kamu faham kehendak soalan. Okey, so berkenaan dengan songsangan dan juga kontrapositif, dia ada penafian di dalam ayat dia. Okey, so kalau ikutkan ini adalah jika P maka Q. So yang ni akas dia akan jadi terbalik, jika Q maka P. Cuma untuk songsangan dia akan ambil penafian. So jika bukan P maka bukan Q. So kontrapositif dia akan jadi akas kepada songsangan. So jika bukan Q maka bukan P. So benda ni kena hafal memang amat-amat diperlukan untuk soalan penakulan logik. Okey, so kalau ikutkan benda ni adalah penafian, okey, ataupun ianya adalah songsangan. So kalau kamu tengok, kita tentukanlah apa yang diberi dekat sini selepas perkataan jika ni. Sebab jika dengan maka ni memang kita tak pakai sebenarnya. Okey, so ini adalah penafian bagi P sebenarnya. Okey, sebentar. So ini adalah penafian bagi P sebab untuk songsangan selepas jika adalah penafian bagi P dan selepas maka adalah penafian bagi Q. So dia macam tu. Okay. So kamu nak tukar dia menjadi pernyataan. So tak lain tak bukan daripada penafian, kamu kena buanglah penafian tersebut supaya dia jadi pernyataan yang asal. So bermaksud dekat sini jawapan kamu seharusnya akan jadi jika 24 bahagi dengan 6 sama dengan 4. Sebab penafian dalam soalan kamu ni adalah tidak sama dengan. So bukan ataupun perkataan tidak itu adalah bermaksud penafian. So sama dengan ini, tidak sama dengan, kita kena tukar dia menjadi sama dengan. So barulah dia akan jadi penafian. So jika 24 bahagi 6 sama dengan 4, maka okey, 6 tolak 24 okey bahagi dengan 6 sama dengan 2. So itulah sebenarnya jawapan yang kita nak cari untuk soalan nombor 2A. Kita membuang dia punya penafian tetapi kita tidak mengalihkan kedudukan P dan Q. Cuma kita hanya tukar penafian sahaja, daripada tidak sama dengan kepada sama dengan, daripada tidak sama dengan kepada sama dengan. Itu sahaja. Okey, untuk B, kita beralih kepada B. Dia suruh kamu buat kesimpulan umum secara induksi. Okey, so untuk soalan seperti ini yang di hadapan ini kita declare sebagai jawapan. So jawapan sememangnya kita tidak akan pakai untuk soalan induksi ini sebenarnya. So kalau kamu tengok apa yang berbeza, sebab itulah, ataupun senang kata lain, apa yang berubah secara teratur. Dia berubah di setiap baris, dia berubah, tapi dia berubah secara berturutan. Dengan kata lain, kalau kamu tengok dekat sini tambah 1, ini sebenarnya berkuasa 3. Tak berapa nampak ni sebenarnya. Dia adalah berkuasa 3. So kalau kamu tengok, yang depan ni kosong, yang ni 1, yang ni 2, yang ni 3. Dia dah kata tak sama untuk setiap baris. Tapi selepas itu dia ada kurungan. So kurungan itu kamu boleh kekalkan.
Sebab kurungan kamu ni sama untuk setiap baris, cuma dalam kurungan kamu itu adalah nombor yang tidak sama. 1, sekejap 2, sekejap 3, sekejap 4. So kita hold on terlebih dahulu, kita tunggu dulu sebentar. So kita cari yang sama sahaja sebab kita nak keluarkan. So untuk kuasa 3 ini adalah semua angka kuasa 3 yang sama di luar kurungan, dan selepas itu tambah 1 juga angka yang sama di setiap baris. So benda ini adalah benda yang sama untuk setiap baris. So cikgu kekalkan sebagai benda yang samalah. Cuma kita sekarang nak mengisi yang depan dan juga yang dalam kurungan, memandangkan kebiasaannya nombor kamu ini dia akan bermula dengan angka 1. So kita ambillah yang dalam ni sebagai N. So N kamu adalah 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. So apa yang berlaku dengan 0, 1, 2, 3 ni? So macam mana kamu nak guna N yang sama, nak guna angka 1 yang sama, tapi kamu nak jadikan dia start dengan 0? Dengan kata lain, sebenarnya dia adalah N tolak 1. So kamu cuba sebab cikgu hanya nak guna N sahaja, N yang sama. So N kamu adalah N yang sama, cikgu letak dalam kurungan lah, senang, takut keliru. So N yang sama, sebab cikgu malas nak guna 2 huruf, so cikgu nak guna 1 huruf sahaja. Starting number dia cikgu akan mulakan dengan yang bernilai 1, 2, 3, 4. So inilah N kamu, 1, 2, 3, 4. Tapi macam mana kita nak relate kan, kita nak cari untuk 0 di hadapan ni. So kamu ambil lah N kamu 1, 1 tolak 1, depan ni dah dapat 0. So 0. Lepas tu N ini kekal sebagai angka 1, kuasa 3 tambah 1. So dah lepas untuk baris pertama. So baris kedua, macam mana boleh jadi 1 di luar? So N kamu ini adalah angka 2. So di sini memang N 2. So di sini 2 tolak 1 dapat 1. So boleh dapat. So 2 tolak 1, 1 dalam kurungan angka 2 untuk N, kemudian kuasa 3 tambah 1. So kalau ikutkan, inilah jawapan yang kita nak cari untuk soalan nombor 2B ini. Cuma yang depan ni kena, orang kata kena lebih kreatif jugalah. So kalau kamu nak guna angka ataupun huruf yang sama, tak nak guna huruf yang berlainan. So N yang sama, so kena kreatif sikit macam mana nak dapatkan 0 daripada asalnya jawapan dia ialah 1. So itulah yang kamu nak kena fikir lebih sikit, ataupun dengan kata lainnya, bila dah biasa buat latihan, kamu akan nampak bentuk soalan tersebut. So kalau kamu boleh faham, jangan lupa untuk ajar rakan-rakan yang lain supaya ilmu kamu terus berkembang. Jangan lupa tekan button like, meninggalkan sebarang komen dan juga menekan button subscribe sebagai tanda sokongan kepada channel cikgu ini. Sehingga kita berjumpa lagi di soalan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.